Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 8 Januari 2022. Saya Syahril Sarafuddin dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 108.51 juta ringgit bantuan banjir untuk Sabah. Lebih 9.6 juta penerima bakal terima manfaat bantuan keluarga Malaysia. Bantuan Keluarga Malaysia BKM tahun ini bakal memberi manfaat kepada lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit. Lebih 1.4 juta permohonan baharu dan kemaskini Bantuan Keluarga Malaysia BKM telah diterima Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia hasil setakat semalam. Ya, daripada angka itu, 355,071 merupakan permohonan baru, manakala selebihnya permohonan kemaskini BKM. Hampir 95% permohonan baharu dan kemaskini telah dilaksanakan secara dalam talian. Untuk kita kurangkan exclusion error, program bantuan keluarga Malaysia ini ia akan dibawa masuk secara automatik ke dalam sistem BKM. Daripada bantuan prihatin rakyat tu semuanya masuk kepada sistem BKM. Tetapi yang pentingnya kita akan semak selang dengan semua agensi kerajaan yang lain. Ini merangkumi IKASE, bantuan JKM, DBKL, KPKT, orang asli Jakua dan sebagainya . Jadi di sini kita nak elak keciciran ataupun exclusion error. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kaunter pendaftaran BKM 2022 di Bangunan Hasil Cawangan Duta. Perkhidmatan kaunter BKM dibuka untuk permohonan dan kemaskini BKM 2022 sehingga hujung bulan ini. Sementara itu, 90% ketua isi rumah KIR yang terjejas banjir telah menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000. Perdana Menteri optimis penyaluran BWI dijangka mencapai 100% Isnin ini. Agihan bantuan kepada penduduk terjejas kali ini juga adalah yang terpantas dalam sejarah penyaluran bantuan bencana. Saya telah memberi jaminan bahawa perlu disegerakan dan saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, kaki tangan kerajaan, jabatan dan sebagainya kerana cepat dalam pengagihan wang bantuan ihsan ini. Saya dah katakan sebelum mereka balik, kalau boleh kita bagi. Kerana mereka yang terlibat dengan banjir mengalami kesusahan dan kita tak mahu menambahkan kesusahan mereka. Perdana Menteri menyatakan perkara ini dalam sidang media selepas menyerahkan BWI dan bakul makanan kepada 200 penduduk terjejas banjir di Dewan Komuniti Kota Marudu, Sabah. Kerajaan Persekutuan bakal menyalurkan 108.51 juta ringgit kepada Sabah bagi membantu negeri itu yang terjejas banjir baru-baru ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 90.86 juta ringgit diperuntuk bagi membaik pulih infrastruktur awam yang rosak akibat banjir, termasuk jalan raya dan jabatan yang menghubungkan penduduk Sabah. Banyak infrastruktur awam yang terjejas akibat banjir seperti jalan raya, jambatan gantung dan berbagai-bagailah. Dan anggaran yang diberikan oleh kerajaan Sabah kepada kita berjumlah lebih daripada 90.865 juta ringgit. Ini anggaran yang diberikan oleh kerajaan negeri Sabah untuk pembaikan infrastruktur seperti jalan kampung, jalan, jambatan gantung, berbagai-bagailah.
Peruntukan lain melibatkan bantuan wang ihsan BWI, bantuan keperluan asas, bantuan pembaikan kecil rumah, baik pulih rumah, bina baharu rumah dan baucer diskaun pembelian alat elektrik dan rebat bil elektrik 643 sebanyak RM643,000. Sekarang ni kita baru dapat senarai ni. Dan senarai ini akan disemak oleh pihak JKR lah, yang berkaitan lah kalau jalan, jambatan gantung, sama ada JKR ataupun KPLB. Begitu juga dengan pembinaan rumah, beberapa jabatan terlibat. Ya. InsyaAllah kita akan segerakan. Johor sedang merangka pelan jangka panjang pengurusan banjir bagi mengurangkan risiko banjir teruk. Beberapa kawasan berisiko kejadian banjir telah dikenal pasti. Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad berkata lokasi-lokasi kerap dilanda banjir memerlukan langkah penyelenggaraan bagi melibatkan aspek infrastruktur maupun pengurusan sistem. Kita perlu cari jalan penyelesaian jangka panjang. Sungai-sungai perlu diselenggara secara berkala. Tak boleh bila hanya dia dah mula orang kata tertimbus ataupun dah mula tersekat, barulah kita nak menjalankan kerja-kerja pembaikan. Tapi sebaliknya sungai-sungai yang ada di Johor ini perlulah diselenggara secara berterusan. Beliau berkata demikian semasa majlis penutup Festival Permainan Tradisional Peringkat Negeri Johor di Ulu Tiram, Johor Bahru. Sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS banjir di Johor tidak memulakan sesi persekolahan esok. Ia melibatkan 23 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah di 4 daerah masing-masing Segamat, Tangkak, Muar dan Batu Pahat. Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Mazlan Bujang memaklumkan 8 sekolah juga ditutup kerana masih dinaiki air. Bagaimanapun, sekolah tidak terlibat banjir tetap memulakan sesi persekolahan esok mengikut jadual ditetapkan. Sekolah masih lagi pusat pemindahan sementara, dia tak akan naik besok lah. Dia akan terus dijadikan pusat sampai masalah banjir dia selesai. Dan juga sekolah yang tak jadi pusat tapi masih dinaiki air akan ditambung ditutup sehingga pembersihan kerja pembersihan selesai. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu sepatutnya bermula 2 Januari lepas ditangguh selama seminggu susulan bencana banjir. Baik, dalam pada itu, 4 kes COVID-19 dikesan di PPS daerah Segamat Johor. Kesemua mereka diasingkan di Dewan Serbaguna Genuang iaitu PPS khas menempatkan penduduk terjejas banjir yang positif dan kontak rapat kes. Dan setakat ini, 28 penduduk sedang menjalani kuarantin di PPS berkenaan termasuk 4 kes baharu yang dilaporkan. Kita ulang dengan ujian pengesanan, kita kata confirmation test PCR, 3 negatif, cuma 1 yang positif. Jadi apa yang saya boleh katakan, keadaan ini boleh kita kawal dengan baik. Cuma kita mengharapkan setiap mangsa banjir dan setiap pengurusan di PPS lah ambil berat dari segi pematuhan SOP untuk pencegahan COVID. Situasi banjir di Segamat Johor semakin surut dengan kebanyakan kawasan di daerah telah pun beransur pulih. Namun masih terdapat beberapa kawasan yang masih mengalami situasi banjir termenung walaupun keadaan cuaca baik sejak beberapa hari lepas. Ya, dan Muhammad Ashraf Ishak siang tadi sempat mengikuti tinjauan udara PDRM menerusi pasukan gerakan udara PGU di sekitar daerah Segamat. Ada laporannya, jom kita saksikan.
tinjauan menggunakan helikopter jenis Aircruel AS355N berlepas dari Pulau Pol Segamat pada pukul 12 tengah hari. Lokasi tinjauan tertumpu di kawasan Mukim Bulu Kasab dan Bandar Segamat sebelum bergerak ke Mukim Bukit Kepong yang merupakan kawasan terjejas teruk di daerah ini. Berdasarkan pengamatan saya selama sejam di udara, keadaan paras air di kawasan Bandar Segamat hampir surut sepenuhnya. Hanya kawasan kampung dan kawasan pedalaman yang berdekatan sungai masih ditenggelami air. Situasi sama dapat dilihat di beberapa kawasan sekitar Bukit Kepong yang kini mula ditenggelami air kerana menerima limpahan air banjir daripada kawasan Segamat dan Pahang. Alhamdulillah cuaca yang cerah pada hari ini. Belakang saya bersama anggota pasukan PGU yang membuat pemantauan udara dari ketinggian 1,000 kaki. Melihat dengan lebih jelas kawasan-kawasan yang masih ditenggelami air di daerah Segamat ini. Namun secara keseluruhannya situasi banjir ini terlihat semakin baik berbanding beberapa hari sebelum ini. Helikopter dikendalikan di SP Nozan Hamdan dan dibantu ASP Muhammad Khidr dan Sub-Inspektor Muhammad Hud Abdul Majid. Mereka merupakan antara pegawai dan anggota PGU PDRM yang ditugaskan untuk membuat pemantauan udara setiap hari ketika bencana banjir ini berlaku. PGU di sini bersiap siaga dalam apa-apa keadaan dari segi bantuan ataupun membuat pemantauan dari masa ke semasa, yang mana pegawai PGU superintendent, pangkat superintendent sentiasa memberi apa-apa saja bentuk bantuan, dan hari ini membuat pemantauan keadaan di sekitar kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Selain melakukan kerja-kerja pemantauan, PGU PDRM juga turut ditugaskan untuk tujuan penyelamatan dan penghantaran bantuan ke kawasan terjejas banjir. Laporan Muhammad Ashraf Ishak untuk Berita RTM. Baik, itu tadi Ashraf dengan tinjauan udaranya pada sebelah tengah hari, dan ketika ini pula beliau bersama dengan Majlis Perbandaran Segamat MPS bagi mengetahui lebih lanjut perancangan pasca banjir. Baik, Ashraf, teruskan dengan laporan. Ashraf? Ya, Syaril dan Meg, dengan penurunan jumlah mangsa terjejas banjir dan penutupan lebih banyak pusat pemindahan sementara PPS di daerah Segamat ini, fokus kini terarah kepada perancangan pelan pasca banjir bagi menangani kesan bencana banjir dan menyampaikan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat banjir ini. Dan pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan perancangan ini sudah tentu adalah pihak berkuasa tempatan di sini, iaitu Majlis Perbandaran Segamat. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai perancangan ini, ada bersama saya ketika ini adalah Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat merangkap pengerusi Southern Volunteers daerah Segamat, iaitu Tuan Ungku Muhammad Tahir Ungku Muhammad Zakaria. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Pertamanya Tuan boleh kongsikan apa perancangan pasca banjir yang akan dilakukan oleh pihak MPS selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung Teta Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Duli Yang Amat Mulia Tuan Mahkota Johor supaya Southern Volunteer sebagai penggerak utama kerja-kerja kesuruhkelauan semasa pasca banjir. Pusat gerakan pasca banjir iaitu Pusat Arahan Command Center telah diaktifkan bermula pada 5 Januari 2022 selepas dibentangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Perusahaan Bencana Daerah Segamat yang diperusikan oleh Tuan Pegawai Daerah. Command Center ini beroperasi setiap hari bermula jam 8 pagi sehingga 12 malam, bertempat di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat sehingga keperluan kerja-kerja pasca banjir selesai. Ia berperanan sebagai penyelaras kerja-kerja pasca banjir, iaitu termasuklah kerja-kerja pembersihan dan penyaluran barang sumbangan. Petugas di Command Center ini melibatkan Southern Volunteer daerah Segamat, iaitu seramai 70 orang yang terdiri daripada kaki tangan Majlis Perbandaran Segamat, Majlis Belia Daerah Segamat, Pegawai Belia Rasukan Daerah Segamat, Pegawai Jodek serta dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tuan-tuan, kerja-kerja pasca banjir ini adalah di kawasan yang telah surut dan boleh dimasuki untuk kerja-kerja pasca banjir. Okey, baik. Mungkin dari segi seterusnya, selain MPS, bagaimana penyelarasan gerak kerja melibatkan agensi-agensi lain supaya aktiviti pasca banjir ini dapat dilakukan dengan lebih lancar dan tersusun? Okey, terima kasih. Seterusnya, tumpuan kami adalah kawasan-kawasan yang telah surut dan boleh dimasuki untuk kerja-kerja pasca banjir dan melibatkan semua Southern Volunteer, pihak berkuasa tempatan negeri Johor dan dibantu oleh agensi-agensi kerajaan dan NGO-NGO luar. Sehingga kini sebanyak 147 buah rumah dan 2 buah dewan dan 18 buah kampung
41 buah rumah di satu taman perumahan dan 3 buah sekolah yang telah dilaksanakan kerja-kerja pembersihan. Sebagai contoh, semalam telah dilakukan kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Kampung Sepaloi yang melibatkan 30 buah rumah oleh satu volunteer Majlis Bandaraya Johor Bahru, Pembenaran Pengarang, Daerah Kota Tinggi dan Majlis Daerah Mersing. Okay, mungkin terakhir bagaimana pihak MPS dapat mengawal dan menyusun kemasukan NGO dan pihak persendirian supaya semua bantuan dan sukarelawan itu dapat diatur gerakkan ke semua kawasan dengan lebih tersusun dan baik lagi. Okey, untuk yang penjelasan tu, Satu Volunteer Daerah Sekamat akan memastikan agensi kerajaan ataupun NGO luar yang ingin melaksanakan kerja-kerja pasca banjir ini hendaklah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Pusat Kawalan Operasi Banjir. Seterusnya, Command Center ini akan memainkan peranan untuk menyusun dan menetapkan lokasi bagi kerja-kerja pasca banjir supaya tidak berlaku pertindihan kerja dan mereka dapat melaksanakan operasi dalam keadaan selamat dan teratur. Okey, baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada malam ini. Dan itu dia tadi sedikit perkongsian perancangan pasca banjir di daerah Sekamat ini dan kerjasama semua pihak dan agensi kerajaan seperti pihak Majlis Perbandaran, pihak ATM, pihak JKR, pihak polis, pihak bomba dan pejabat penerangan daerah Sekamat sendiri yang banyak membantu kami di lokasi ini sangat penting untuk memastikan perancangan plan pasca banjir di daerah Sekamat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan dan perkongsian terkini dapat saya bawakan secara langsung dari Segamat Johor. Kita kembali semula bersama rakan tugas Syahril dan Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf Ishak untuk perkembangan semasa dari Segamat Johor. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyediakan peruntukan awal RM50 juta kepada 51 pihak berkuasa tempatan PBT di kawasan terjejas banjir di seluruh negara bagi kerja pembaikan kemudahan awam. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata peruntukan itu akan meningkat memandangkan masih ada negeri yang banjir belum pulih sepenuhnya. Selain daripada itu adalah penambahbaikan infrastruktur awam. Yang saya maklumkan iaitu 50 juta peringkat awal telah pun diperuntukkan. Kerana yang membabitkan 51 PBT. MBSA ni satu je PBT tapi ada 51 di seluruh negara. Di negeri Selangor, di negeri Sembilan, di negeri Pahang, Melaka, Terengganu, Kelantan dan juga yang sedang kata berlaku atau berlangsungnya banjir ini adalah negeri Johor. Dan saya yakin kalau 50 juta ini tidak cukup, insya-Allah kita akan tambah dan tingkatkan. Beliau berkata demikian pada sidang media program mega pembersihan pasca banjir di Taman Sri Muda Shah Alam Selangor. KPKT juga katanya akan mengadakan satu sidang media khas bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar minggu depan untuk memaklumkan angka keseluruhan peruntukan khususnya berhubung pembaikan serta pembinaan rumah baharu. Baik, Lensa Keluarga Malaysia hari ini kami kongsikan rangkuman sebahagian lagi usaha-usaha membantu penduduk terjejas banjir. Pelbagai aktiviti turun padang disertai pemimpin dan sukarelawan dari pelbagai kementerian dan agensi masih diteruskan. Situasi banjir semakin pulih apabila angka penduduk terjejas bencana alam itu di 3 negeri terus berkurangan petang tadi. Berikut statistik banjir di Johor, Melaka dan Pahang.
Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan kini terdapat 1,800 pusat servis dan bengkel telah berdaftar untuk inisiatif baucer diskaun automotif keluarga Malaysia. Ia melibatkan 1,100 pusat servis kereta dan 700 bengkel motosikal. Angka itu meningkat daripada 1,000 pusat servis yang diumumkan semalam berikutan baucer diskaun automotif keluarga Malaysia bernilai sehingga RM1,000. Kalau mereka berdaftar, syarikat bengkel ni berdaftar dengan PBT dan juga dengan pejabat daerah pun boleh. Ya, ini bagi memudahkan urusan rakyat yang terjejas lah untuk memanfaatkan voucher otomotif ini. Pemilik kenderaan tidak perlu membuat sebarang permohonan dan mereka boleh menebus voucher berkenaan di pusat servis atau pengedar yang sah untuk syarikat automotif yang terlibat jika kenderaan mereka rosak akibat banjir. Voucher itu juga akan digunakan secara potongan terus daripada kos keseluruhan pembaikan atau kos penggantian kenderaan baharu melalui invoice yang dikeluarkan pusat servis dan pengedar yang sah. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP diwujudkan bukan sebagai penyelesaian apabila berdepan isu kewangan. Pengeluaran KWSP setiap kali bencana juga bukan pendekatan bijak, malah menjejaskan dana persaraan pencarum. Ahli Majlis Kebangsaan, Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC, Anwar Shoaib berkata 3 pengeluaran khas yang dibenarkan sebelum ini iaitu menerusi iLestari, iSinar dan iCitra adalah berpandukan alasan ekonomi yang kukuh. Dalam contoh isu banjir yang berlaku, jadi kalau kita katakan okey ini banjir, jadi saya pun nak keluarkan duit KWSP juga. Sebab apa? Duit saya ni kan. Jadi masalahnya bila benda ni tak akan berhabis lah. Maksudnya lepas banjir apa lagi isu yang akan berlaku. Isu ni pelbagai isu, rumah terbakar lah dan sebagainya. Jadi pun kita nak keluarkan juga duit KWSP. Jadi akhirnya matlamat asal KWSP yang saya jelaskan tadi, iaitu tujuannya untuk persaraan tu tak akan tercapai. Jelasnya orang ramai perlu yakin dengan institusi itu dalam mengurus kewangan mereka dan terbukti apabila pulangan 8.75% dicapai pada 2020. Bank Islam Malaysia Berhad BIMB mengumumkan pelantikan Datuk Bazlan Osman dan Nuraini Ismail sebagai pengarah bebas bukan eksekutif baharunya berkuat kuasa semalam. Kenyataan BIMB memaklumkan pelantikan itu akan memperkukuh komposisi lembaga pengarah kumpulan. Ini berikutan BIMB memulakan era baharu sebagai Bank Islam tulen dan lengkap yang pertama tersenarai di Bursa Malaysia. Datuk Bazlan Osman pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif TM. Manakala Nuraini pernah memegang jawatan terakhir sebagai Naib Presiden Perbendaharaan Kewangan Petronas. Kenyataan turut menyebut kebakaran dan rekod prestasi mereka dalam industri akan menjadi aset kepada BIMB. Semua pihak harus memberi ruang kepada pihak berkuasa melakukan siasatan sepenuhnya terhadap dakwaan pembelian saham melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata siasatan berhubung kes itu kini dilakukan pelbagai pihak antaranya Suruhanjaya Security selain siasatan dalaman SPRM sendiri. Tegas beliau, gambaran seolah-olah kerajaan berdiam diri juga adalah tidak tepat kerana tindakan telah dilakukan. Melalui lembaga LPPR, lembaga penasihat pencegah rasuah ini, apabila mereka telah pun membuat telah mendapatkan penjelasan daripada Pesuruhjaya SPI ini, iaitu Tan Sri Azam Baki, yang pertama. Yang kedua, Suruhanjaya Security ataupun Security Commission juga sedang melakukan siasatan, ya, akan memanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan untuk mendapatkan penjelasan daripada Tan Sri Azam Baki. Kalau ada siasatan lain pun oleh polis dan sebagainya, kita tunggulah selesai siasatan. Kita tidak boleh jump into conclusion seolah-olah
meletakkan azam baki seolah-olah telah pun bersalah. Apabila keputusan dibuat, barulah kita ambil tindakan. Ditemui di Kota Marudu, Perdana Menteri mengulas kenyataan desakan agar Tan Sri Azam dan pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Tan Sri Abu Zahar Ujang disiasat segera oleh satu badan bebas berhubung dakwaan berkenaan. Pandemik COVID-19 yang belum reda menyebabkan sektor pendidikan turut terjejas. Menjelang pembukaan semula sesi persekolahan, pelbagai aspek menjadi perhatian khususnya untuk murid-murid tahun 1. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur. Tak nak hantar dia kelas tambahan gitu lah. Kelas tuition untuk meningkatkan lagi pelajaran dia lah. Sekadar untuk tambahan lah daripada sekolah. Boleh je dia sekolah tapi dia kurang sikit kalau kat sekolah. Dia kena ada sampingan lain kau. Dan kebanyakannya murid-murid tidak dapat menumpukan 100% pembelajaran yang diberikan oleh guru semasa PDPR. Okay, berbanding sekiranya dibekalkan modul. Okay, ibu bapa boleh membantu dan membimbing anak-anak dalam proses menyiapkan modul tersebut. Dia senang je kalau saya nak tuition tak? Nak je tuition. Sekadar atau sikit. Dia nak belajar tapi gitulah kalau sekolah duduk banyak duduk sekolah payuhlah. Cikgu bagi je kerja sekolah tapi dia payuhlah sikit. Kalau kita buat ni duduk sekejap je lah. Tak berapa nak dengar mana. Payuhlah nak faham. Kalau kakak dia mudah faham. Seiring kebimbangan itu, pakar pendidikan dan psikologi kanak-kanak Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Madya Dr. Nur Suhaili Abu Bakar mengakui istilah keciciran terpakai dalam situasi pendidikan akibat COVID-19. Kajian UNICEF dan UNESCO menunjukkan keciciran merujuk pelajar bersekolah dalam keadaan sukar, tidak fokus dan tidak stabil untuk menguasai pembelajaran kerana sesi persekolahan dibuka dan ditutup. Ini akan menjadi satu permasalahan dan juga isu yang besar jika anak-anak ini tidak diberi intervensi pemulihan semula oleh sistem pendidikan kita. Jadi perlu kita ketahui bahawa dalam hala tuju pendidikan ia menyarankan bahawa kemahiran 3M iaitu membaca, mengira dan juga menulis berada pada tahap yang sepatutnya sebelum murid masuk ke tahun 1 atau sekurang-kurangnya di tahap 1 di sekolah rendah. Justru minat membaca buku perlu kembali dipupuk berbanding penggunaan gadget semata-mata. Kalau sebelum sebelum pandemik, dia lebih kepada maksudnya pusat tuition ni lebih kepada kehendak. Tetapi bila berlakunya pandemik ni, dia punya status daripada kehendak tu dah bertukar menjadi keperluan. Dan ini adalah satu cara lah yang mana kalau di sekolah walaupun kita dah mula kelas bersemuka, tetapi fokus yang nak diberikan oleh guru-guru kepada pelajar-pelajar yang ramai itu agak sukar. Jadi di pusat tuition ni maksudnya kita beri peluang kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka supaya mendapat fokus yang lebih daripada guru. Penolong Pengarah Kanan Prasekolah Yayasan Islam Terengganu, Rumaizah Ibrahim berpandangan program Cepat Membaca perlu diperkasa bagi membantu murid lebih yakin memasuki alam persekolahan. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, Berita RTM. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Ya, bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. KL tanda juara Piala Sumbangsih STL. Makaf gugurkan 5 ahli gabungannya.
Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam perkembangan edisi sukan. Liga Sepak Takraw STL 2021-2022. Kuala Lumpur tanda muncul juara Piala Sumbangsih selepas menundukkan juara Division 1 2020 Bomber Fighters pada aksi final yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Juara berganda musim 2020 itu kekal membariskan Muhammad Syahir Mahmud Rasyidi selaku tekong, Muhammad Azlan alias Perjam dan Amirul Zazwan Amir selaku apit kiri. Trio berkenaan mudah menundukkan barisan Bomber Fighters yang dikemudi Muhammad Adli Abu Bakar dengan 21-7, 21-14. Selain menerima Piala Sumbangsih, pemenang turut menerima hadiah kemenangan berjumlah RM5,000. Sementara itu, kejohanan Piala Juara-Juara STL 2021-2022 di Johor Bahru pada Mac ini mungkin akan dirancakkan lagi dengan kehadiran pasukan dari luar negara. Pemangku Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Akramuddin Abdul Aziz Safiat berkata pihaknya sedang mempertimbang perkara itu dan akan diputuskan kelak. Beliau percaya Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF turut akan membenarkan pasukan luar bertanding kejohanan berkenaan selepas isu larangan pemain import beraksi pada saingan STL musim ini selesai. Kita telah pun perbincangkan benda ini dengan secara mendalam. InsyaAllah sekiranya diizinkan oleh Allah SWT pada Champions Cup yang akan berlangsung di Johor nanti, kita akan mempertimbangkan untuk membawa pasukan daripada luar negara untuk merancakkan lagi Champions Cup yang akan diadakan sebaik saja tamat Division Premier dan juga Division 1 nanti insyaAllah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran STL 2021-2022 yang turut dihadiri Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Noza Zakaria. Dalam pada itu, PSM tidak menolak kemungkinan untuk menganjurkan saingan STL di Sabah atau Sarawak. InsyaAllah, bagi saya benda ni tak menjadi masalah sekiranya pihak Astro sanggup bersama-sama dengan kami dan didokong serta disokong dan didokong oleh pihak Majlis Olimpik Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Saya percaya bahawa insyaAllah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan pada tahun 2022 punya kejohanan kita akan bawa salah satu siri ini ke pantai ataupun ke Malaysia Timur. Selain itu, hadiah wang kemenangan bagi musim ke-8 juga meningkat dengan juara Liga Premier menerima RM100,000, manakala Naib Johan dinaikkan kepada RM50,000. Persekutuan Karate Malaysia MAKAF telah menggugurkan 5 daripada 12 ahli gabungannya yang cuba menjatuhkan kepimpinan badan itu pada 2019. Perkara itu diputuskan ketika mesyuarat agung luar biasa EGM MAKAF hari ini. 5 persatuan kita tolak totally lah. Kerana persatuan yang kita tolak tu adalah persatuan yang 5 persatuan tu iaitu Goichiru Malaysia, Perlis Pulau Pinang, Pahang dan juga Gocukai Malaysia. So yang 5-5 ni kita tolak. Ketika ini dibuang selama setahun dan dia kena mohon semula, tapi keputusan itu akan dibuat dalam mesyuarat Exco atau AGM yang akan datang. Tambahnya, walaupun ahli gabungan terbabit digugurkan daripada MAKAF, atlet mereka masih boleh menyertai kejohanan di mana-mana peringkat. MAKAF hari ini juga bersetuju menerima kembali baki 7 ahli gabungannya, iaitu Persatuan Hayashiha Malaysia, Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sarawak, Kedah dan Polis. Sementara itu, MAKAF berkemungkinan mengambil jurulatih luar untuk mempersiapkan pasukan negara menghadapi kejohanan-kejohanan berprestij tahun ini. Setiausaha Agungnya, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata perkara itu akan diputuskan pihak Jawatankuasa Teknikal MAKAF sama ada jurulatih tempatan dikekalkan atau tidak. Saya dah bagi peluang jurulatih kita selama setahun. Dan untuk mereka menunjukkan at least satu jurulatih ada menyumbang satu atlet yang baik, tetapi nampaknya gagal.
Tapi nanti pada hari Khamis ni kita ada buat mesyuarat teknikal sama ada jurulatih itu dikekalkan atau kita menambah jurulatih. Kalau tidak dikekalkan, mungkin kita akan ambil interim jurulatih dalam masa Asian Games ni, SEA Games dan Asian Games. Selepas tu kita akan buat keputusan sama ada kita ambil foreign coaches atau we still maintain our local coaches. Maka kini bergantung sepenuhnya kepada jurulatih tempatan apabila kontrak jurulatih Ali Reza Soleimani dari Iran tidak diperbaharui awal tahun lepas. Tambahnya pihak Makkah memfokuskan kepada program pembangunan dengan mengambil lebih ramai atlet muda menerusi kejohanan terbuka Makkah Februari depan sebelum Sukan SEA Hanoi pada Mei dan Sukan Asia pada September. Baik, menjelang Sukan SEA Vietnam 2022, Persekutuan Bina Badan Malaysia MBBF berhasrat menghantar semua 14 kategori dalam Sukan Bina Badan seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Olimpik Vietnam VOC. Bagaimanapun, senarai pemilihan atlet akan diketahui Februari ini selepas mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan membuat penilaian terhadap semua atlet terlibat. Yang diketuai oleh OCM MSN itu mungkin dalam bulan Februari, dan situ tapisan itu akan dibuat. Kita tak pasti berapa yang MSN nak hantar, tapi hari ini kita pilih maksimum. Beliau berkata demikian kepada media di Ibu Negara. Mengulas mengenai sasaran pingat, beliau berkata terlalu awal untuk ditetapkan berikutan atlet belum menjalani latihan pusat. Pasukan Seri Pahang FC membuat kejutan apabila kembali menyenaraikan bekas pemain pertahanan kebangsaan Muslim Ahmad bagi menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Bekas kapten Seri Pahang itu pada awalnya diumumkan antara 14 pemain yang tidak bersama skuad Tok Gajah selepas berakhir musim 2021. Perkara itu disahkan Seri Pahang FC melalui laman akaun Facebook miliknya hari ini. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak bersama Seri Pahang yang menyaksikan Muslim kekal menyarung jersey kelab itu bagi musim ke-6. Pada 4 Disember lalu, skuad Tok Gajah membuat rombakan besar-besaran bagi menghadapi saingan Liga M musim 2022 apabila melepaskan 14 pemain termasuk 5 pemain import selepas mempamerkan prestasi hambar musim lalu. 5 pemain import yang disingkirkan adalah Harold Golden, Abu Bakar Yakubu, Kenny Atio, Manuel Hidalgo dan Aung Kong Man. Manakala pemain tempatan adalah Helmi Eliza Elias, Faisal Rosli, Fazli Mazlan, Zazri Runaim, Ezani Saleh, Ari Sazri, Johari, Hazri Rozali dan Faizal Rani. Sedada paparan itu menutup berita edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Harga ayam dan telur akan melonjak naik lebih tinggi sekiranya tiada intervensi daripada kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan langkah proaktif sentiasa diambil untuk mengimbangi kenaikan harga ayam dan telur di pasaran. Antara langkah yang dilakukan termasuk pelanjutan skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM sehingga 4 Februari ini, mengimport ayam bulat sejuk beku dan pemberian kemudahan pinjaman mudah kepada industri penternakan ayam negara bagi mengatasi masalah lonjakan harga ayam di pasaran. Selain itu, usaha mengimport ayam bulat sejuk beku sehingga 10,000 tan metrik atau 5.5 juta ekor sebulan, dan tindakan ini sedang diusahakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Beliau menyatakan demikian dalam laman Facebook susulan kenyataannya berkenaan jangkaan kenaikan harga ayam dan telur di pasaran selepas SHMKM berakhir 4 Februari depan. Menjelas lanjut, beliau berkata kenyataan itu bukan sahaja sengaja diada-adakan tetapi berdasarkan hasil maklumat yang diterima daripada sesi libat urus yang diadakan 6 Januari lepas bersama MAFI, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Kementerian Kewangan, Wakil Agrobank dan Persekutuan Persatuan Penternak Malaysia.
mengupah pihak ketiga untuk menguruskan pemindahan minyak bersubsidi. Modus operandi kegiatan itu lebih 3 bulan lepas dikesan pihak berkuasa. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang, Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar mendedahkan kegiatan itu telah mengakibatkan punca kekurangan minyak bersubsidi di negeri ini. Aduan diterima pihaknya dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Dia modus operasi dia adalah dia membuat di kawasan kilang yang tak didaftarkan, tak dilesenkan. Maksudnya dia mengupah pihak ketiga lah, menguruskan urusan penyelewengan tersebut. Tapi kita dah ambil rakaman percakapan dan kita akan ambil tindakan lanjut lah. Justru pihaknya telah meningkatkan risikan serta intipan di gudang dan kilang yang menjalankan pembungkusan dan pemborong bagi memastikan tidak berlaku penyelewengan barangan berkenaan. Kebenaran menjual 3 produk kosmetik dibatalkan Kementerian Kesihatan kerana dikesan mengandungi racun berjadual. Sekiranya penggunaan diteruskan, pengguna berisiko mengalami kerosakan buah pinggang dan sistem saraf selain mengganggu perkembangan otak kanak-kanak. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, produk terbabit adalah NP Beauty FM Cream, NP Beauty FM Cream 7G dan ASS Beauty Night Cream. Pembatalan dibuat kerana ketiga-tiga produk dikesan mengandungi merkuri. Penjualan serta edaran produk terlibat perlu dihentikan serta-merta. Pihak yang ingkar boleh dikenakan tindakan mengikut Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Individu yang menggunakan produk terbabit dinasihat berjumpa doktor jika mengalami ketidakselesaan. Peruntukan RM38.1 juta disediakan Majlis Agama Islam Selangor MAIS bagi membantu penduduk terjejas banjir di Selangor. Bantuan akan diagihkan ke masjid, surau, pusat tahfiz serta individu yang mengalami kerosakan rumah dan harta benda. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata sumbangan bagi memenuhi masalah ummah sekaligus meringankan beban mereka. Saya harap semangat seperti ini akan ada kepada semua warga negara Malaysia kita ini untuk membantu rakan-rakan mereka yang menghadapi masalah khasnya pada masa ini iaitu masalah banjir. Banjir yang melanda beberapa negeri di negara kita. Bukan saja 2 minggu yang lepas tapi juga even masa ini ada juga tempat-tempat lain yang menghadapi banjir. Jadi inilah sumbangan MAIS untuk membantu beberapa tempat dan pada hari ini kita buat di Sungai Lui. Jelas beliau sumbangan meliputi wang tunai, set makanan asasi, keperluan asas, pakaian sekolah, pembersihan dan baik pulih kerosakan. Beliau berkata demikian selepas sesi pemberian bantuan MAIS kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Sungai Lui, Hulu Langat. Keprihatinan rakyat Thailand kepada rakyat Malaysia yang berdepan musibah banjir diterjemah melalui kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO dari negara jiran itu. Sumbangan barangan keperluan bernilai lebih dari RM600,000 dibawa masuk melalui Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Sumbangan diserahkan kepada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof mewakili kerajaan Malaysia. Melalui JKM sebenarnya kita telah berbelanja 35 juta keperluan untuk membekalkan bahan-bahan di depo untuk simpanan bekalan mangsa banjir. Tetapi dengan suasana banjir yang agak luar biasa, sudah tentulah kita sangat memerlukan juga sokongan daripada pelbagai pihak termasuk daripada badan-badan bukan kerajaan untuk sama-sama bantu. Dan pada hari ini kita sangat berterima kasih kerana sumbangan daripada negara jiran kita. Sumbangan diuruskan dengan kerjasama JKM, Yayasan Al-Manji Malaysia dan Khidmat Malaysia.
Mereka amat prihatin dengan apa yang berlaku di tempat kita, di mana tadi kita berjumpa dengan Timbalan Panglima Tentera Thailand, dan dia ada menyebut dalam ucapan dia kata mereka amat prihatin dengan apa yang berlaku di negara kita, dan mereka hendak sama-sama mengembeling tenaga untuk membantu dan mengurangkan beban pada mangsa-mangsa banjir. Lebih banyak bantuan akan disumbangkan dalam tempoh terdekat. Laman rekreasi Taman Bukit Mulia menjadi tarikan terbaru bagi penduduk di kawasan Ampang, Selangor. Projek bernilai RM500,000 itu mengubah lanskap sebagai lokasi riadah dan rekreasi di kawasan perumahan berhampiran dengan kepadatan penduduk lebih 5,000 orang. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin optimis laman tersebut mampu menjadi tempat berkumpul dan mengeratkan hubungan penduduk sekitar. Jadi alhamdulillah projek ini telah bermula pada bulan Mei tahun 2021 dan siap bulan 11 dan hari ini kita berpeluang untuk melancarkannya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kemudahan ini kami amat berharap anak-anak muda, remaja boleh menggunakan ganggang futsal itu, dan juga anak-anak yang kecil lagi boleh menggunakan playground ini. Laman rekreasi tersebut mempunyai satu gelanggang futsal, taman permainan kanak-kanak dan kolam ikan. Seekor ikan tuna sirip biru dibida dengan harga lebih RM600,000 pada acara lelongan pertama tahun ini yang berlangsung di Pasar Ikan Toyosu, Tokyo 5 Januari lepas. Tuna seberat 211 kg itu ditangkap di wilayah Oma di Aomori dan berjaya dibida rangkaian restoran bertaraf Michelin Ginza Onodera. Selepas acara lelongan tamat, ikan berkenaan dihantar ke salah sebuah restoran milik Onodera untuk diproses di hadapan khalayak ramai. Lelongan ikan tuna sirip biru telah menjadi tradisi buat masyarakat Jepun. Silinder besi muatan sebuah lori trailer terjatuh semasa dalam perjalanan di Lebuh Raya. Rakaman menunjukkan silinder besi tersebut perlahan-lahan terjatuh keluar ketika lori itu masih bergerak. Rata-rata warganet bimbang dan takut dengan keselamatan pemandu jika ia berlaku sekali lagi. Baik, ini pula suasana sunyi tanpa sebarang bunyi bising, tentunya memudahkan bayi untuk tidur dengan lena tanpa sebarang gangguan. Bagaimanapun lain pula dengan gelagat seorang bayi yang mahukan bunyi pengering rambut. Bayi ini terdiam dan berhenti menangis sebaik saja mendengar bunyi alat pengering rambut dihidupkan. Dan video ini telah meraih lebih 1,5 juta tontonan. Baik, berita perdana edisi 8 Januari berakhir di sini. Terus awal kawalan Kediri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.